Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Mohsin bin Muhammad Said. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan bagi kursus LMCR 2462 penyelesaian masalah kreatif, dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Azrin Marnadia, Ahmad Husaini, Nur Syajwani, Ahmad Syahir, Azwini Nadarajan dan juga Siti Nur Hamizah. Tajuk pembentangan kami ialah Creative Problem Solving atau dipanggil penyelesaian masalah secara kreatif. Kami mulakan pembentangan dengan pembentang yang pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Musrin. Saya Ahmad Syahir bin Hanafiah, nombor matrik A172787 ingin membentangkan mengenai penyelesaian masalah kreatif. Okay. Pertama kali dibangunkan oleh Alex Osborne, iaitu pengasas Yayasan Pendidikan Kreatif dalam tahun 1940-an berserta dengan istilah brainstorming. Alex Osborne dan Sid Parners kemudian membangunkan proses penyelesaian masalah kreatif Osborne-Parners. Kaedah penyelesaian masalah kreatif ini menggabungkan pemikiran divergen dan konvergen kita. Pemikiran divergen adalah proses menjana pelbagai penyelesaian dan kemungkinan yang berpotensi, yang mana lebih dikenali sebagai brainstorming, dan pemikiran konvergen adalah proses menilai beberapa idea ataupun penyelesaian tersebut, menganalisis mereka dan memilih penyelesaian yang terbaik. Kelebihan kaedah penyelesaian masalah kreatif ini adalah seperti yang berikut. Menyediakan pendekatan berstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ia menyebabkan pilihan penyelesaian yang lebih mungkin menggunakan kedua-dua cara dan pendekatan seperti pemikiran yang boleh digunakan seperti divergen dan konvergen. Menghasilkan pendekatan perubahan inovatif. Ia pendekatan kolaboratif yang disertai oleh ramai peserta. Kaedah penyelesaian kreatif ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Nur Hamizah binti Muhammad Asampua, bernombor matriks A172162, akan membentangkan mengenai langkah-langkah teknik CPS berfungsi. Langkah yang pertama ialah objective finding. Fasa ini adalah untuk mencari maklumat penyelesaian masalah tentang apa sebenarnya tujuan kita menyelesaikan masalah tersebut. Dengan memfokuskan kepada matlamat dan objektif sebenarnya, dapat menjimatkan masa dan tenaga kita ke arah matlamat dan objektif yang betul. Terdapat dua teknik yang boleh digunakan. Yang pertama ialah divergen, manakala yang kedua ialah convergen. Divergen teknik melibatkan persoalan seperti wouldn't it be nice if dan wouldn't it be awful if, yang merupakan brainstorming untuk mendapatkan apakah sebenarnya keinginan sebenar kita dalam menyelesaikan masalah. Convergen teknik pula melibatkan persoalan seperti in what ways might dan persoalan berkaitannya seperti urgency, familiarity, stability yang berkaitan divergen teknik tadi. Langkah yang kedua ialah data finding. Fasa ini, kita mengumpulkan apa-apa data yang ada mengenai masalah yang kita nak selesaikan. Setelah kita mengenal pasti kawasan atau area yang ingin difokuskan, kumpulkan seberapa banyak maklumat yang boleh. Ini dapat membantu kita mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai keadaan. Dalam arti kata lain, proses ini seperti mengumpulkan data dan maklumat dan membuat pemerhatian terhadap apa masalah yang ingin kita fokuskan tadi. Teknik yang sama juga boleh diaplikasikan seperti divergen dan convergen. Divergen yang melibatkan soalan seperti yang melibatkan persoalan 5W dan H yang bermaksud who, why, what, when, where and how. Manakala teknik yang kedua ialah convergen teknik. Convergen teknik merupakan proses pemetaan minda untuk menyusun dan mengklasifikasikan maklumat yang dikumpulkan dan juga mengemukakan semula masalah tersebut dengan mengingatkan pemahaman yang lebih mendalam tentangnya. Seterusnya, kita beralih kepada langkah yang ketiga, iaitu problem finding. Fasa ini adalah fasa mencari masalah, membolehkan kita menggali masalah dengan lebih tepat
dan mencari punca atau masalah sebenar yang ingin difokuskan. Merangka semula masalah tersebut untuk menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan berharga. Teknik yang sama juga boleh diaplikasikan, iaitu divergent teknik yang menggunakan soalan berulang dalam 5W dan H, dan teknik convergent teknik iaitu penyusunan semula penyataan masalah untuk memenuhi kriteria yang mengandungi hanya satu masalah dan tidak ada kriteria dan pemilihan penyataan yang paling menjanjikan penyelesaian masalah tersebut. Langkah yang keempat ialah idea finding. Fasa ini melibatkan penjanaan seberapa banyak mungkin idea yang boleh. Kita tidak boleh menilai sesuatu cadangan, sebaliknya menerima idea tersebut kerana idea yang tidak dijangka atau ganjil dapat membantu orang lain menjana idea yang lebih hebat. Penggunaan pernyataan seperti ya dan bukannya pernyataan tetapi tidak untuk memastikan idea pengalih dan mengelakkan peserta tidak berkontribusi. Dua teknik yang saya sebut tadi juga boleh diaplikasikan, iaitu divergent teknik dan convergent teknik. Teknik divergent menggunakan teknik penjanaan idea yang sangat meluas seperti brainstorming dan affinity mapping dan grouping. Manakala convergent teknik pula melibatkan fokus yang lebih kepada convergent teknik dalam fasa 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Husaini akan meneruskan langkah-langkah teknik CPS yang seterusnya, iaitu langkah-langkah yang kelima dan juga langkah yang keenam. Langkah yang kelima ialah solution finding. Solution finding ialah fasa mencari penyelesaian membolehkan kita memilih pilihan terbaik daripada idea yang dihasilkan dalam fasa mencari idea. Di dalam langkah ini, kita akan memilih satu pilihan yang terbaik daripada kesemua idea-idea yang telah dibicarakan sebelum ini. Daripada kesemua idea-idea yang telah diberikan, kita hanya akan memilih satu sahaja pilihan yang kita telah pilih, iaitu pilihan yang paling terbaik untuk kita gunakan bagi penyelesaian masalah ini. Langkah yang keenam ialah acceptance finding. Acceptance finding ialah dalam fasa mencari tindakan, kembangkan rencana tindakan untuk menerapkan solusi yang telah diputuskan sebagai pilihan terbaik. Bergantung pada seberapa kompleks penyelesaiannya, kita mungkin perlu membuat rancangan tindakan yang lebih kompleks. Semasa membuat rancangan tindakan, kenal pasti siapa yang bertanggungjawab untuk setiap aktiviti, tanggungan dan tarikh akhir, iaitu due date. Possible technique includes 5W and 1H, implementation checklist, consensus mapping, and potential problem analysis (PPA). Di dalam langkah ini, kita harus mengembangkan rencana bagi tindakan yang kita telah pilih sebentar tadi, iaitu pilihan yang terbaik, di mana pilihan tersebut kita harus membuat satu planning dan juga rancangan untuk kita mulakan tindakan tersebut, di mana kita mungkin perlu membuat rancangan tindakan yang lebih kompleks, bergantung pada seberapa kompleks penyelesaiannya. Jika masalah yang kita hadapi iaitu kompleks, kita harus membuat satu strategi tindakan yang lebih strategi dan juga lebih kreatif agar kita dapat menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Semasa membuat rancangan tersebut, kita juga harus mengenal pasti dan juga kita harus mengagihkan tanggungjawab dan juga tugasan kepada setiap ahli, di mana di dalam proses ini kita harus memberikan tanggungjawab atau memberikan tugasan kepada setiap ahli, dan juga kita harus memberikan satu tarikh akhir supaya kita dapat menyiapkan tugasan ini atau tindakan ini dalam masa yang telah diberikan. Kita juga harus menggunakan teknik 5W dan 1H, iaitu why, who, what, when and where, dan juga how. Kita harus menggunakan juga analisis
potensi masalah dan juga consensus mapping bagi di dalam langkah yang ke-6 ini. Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Encik Muhsin dan rakan-rakan sekalian. Saya Ashwini Nadarajan, nombor matrik saya ialah A172151. Saya akan membentangkan contoh pengaplikasian teknik CPS dalam dunia sebenar. Pengaplikasian teknik CPS dalam dunia sebenar boleh dikategorikan kepada dua, iaitu adaptasi dan juga pemikiran analogi. Pertama sekali, adaptasi. Adaptasi didefinisikan sebagai memilih sesuatu yang sedia ada dan berusaha memperkembangkannya. Walaupun kreativiti berkaitan dengan keaslian menurut definisi, fungsi dan perkembangan adalah dua faktor penting yang harus dipertimbangkan berdasarkan kreativiti. Sebagai contoh, dalam siri filem The Little Mermaid, Ariel menggunakan garpu untuk menyisir rambutnya. Anda boleh melihat dalam gambar yang dilampirkan ini. Perkara ini menunjukkan sikap adaptasi watak tersebut dalam penyelesaian masalah kreatif. Seterusnya, pemikiran analogi. Pemikiran analogi adalah salah satu alat yang paling berkesan untuk menghasilkan idea inovatif. Ini membolehkan manusia mengembangkan idea baru dengan memindahkan maklumat dari domen terkenal dan menggunakannya dalam novel dan karya penulisan kreatif yang lain. Ketika menghadapi tantangan baru, bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang berbeza sebelumnya atau bagaimana mereka melihat orang lain menghadapi masalah dan berusaha mempelajarinya dan menerapkannya demi menyelesaikan masalah mereka sendiri. Walaupun prosesnya secara spontan dan rawa, ia tetap menjadi kaedah kreatif. Seterusnya, saya ingin mengkongsi contoh situasi mengenai CPS. Bayangkan bahawa anda memvacuum rumah anda dengan tergesa-gesa kerana anda mempunyai tetamu yang akan datang nanti. Walaupun anda bekerja keras tetapi anda tidak dapat berefisien. Anda berlutut membuka pembersih vacuum dan mengeluarkan beg. Anda menyadari bahawa ia penuh lagi. Anda mengosongkan dan tertanya-tanya mengapa pembersih vacuum dengan beg masih ada. Mengikut dengan situasi tersebut, James Dyson, penemu dan pengasas pembersih vacuum Dyson mempunyai masalah yang sama dan beliau menggunakan penyelesaian masalah kreatif untuk mencari jawapannya. Walaupun banyak syarikat memfokuskan untuk mengembangkan penapis pembersih vacuum yang lebih baik, beliau menyedari bahawa beliau harus berfikir secara berbeza dan mencari penyelesaian yang lebih kreatif. Oleh itu, beliau merancang cara revolusioner untuk memisahkan kotoran dari udara dan mencipta pembersih vacuum tanpa beg pertama di dunia. Anda boleh melihat pembersih vacuum tanpa beg dalam gambar ini. Perkara ini menunjukkan penyelesaian masalah kreatif CPS adalah kaedah menyelesaikan masalah atau mengenal pasti peluang apabila pemikiran konvensional telah gagal. Ini mendorong untuk mencari perspektif baru dan menghasilkan solusi inovatif sehingga dapat merumuskan rancangan untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. Around 2,000 years ago, King Hero of Syracuse had an almighty problem to solve. Having defeated his enemies in battle, the victorious king decided to show his gratitude by commissioning a gold crown worthy of the gods. The crown was delivered much to the delight of the king. However, rumours quickly began to circulate that the goldsmith had in fact tricked King Hero, replacing some of the gold with silver, equal in weight. The furious king wanted to know if his crown was made out of pure gold, but didn't know how to do it without melting it down and therefore destroying it. It was a real head-scratcher. In search of an answer to his problem, he turned to his cousin, Archimedes. At first, poor Archimedes was stumped. One day, deep in thought, he decided to take a bath. As he lowered himself into the water, he noticed the water around him rise. This got him thinking. Why not put a lump of gold into the bath, measure the amount that the water rises, and then place the crown into the water as well? If the water rises by the same amount, it will mean it's made of pure gold. Excited by his discovery, he jumped out of the bathtub yelling, "Eureka!" the Greek term for "I have found it." He had found a solution to Hero's problem. Assalamualaikum, saya Syizwani. Okey, berdasarkan video yang kami telah paparkan sebentar tadi, pada zaman dahulu kala, seorang raja yang memperolehi crown tapi raja tersebut dia mempunyai masalah dalam menentukan sama ada crown tersebut adalah emas tulen ataupun tidak.
Sebabnya, terdapat beberapa khabar angin yang menyatakan tukang emas yang membuat perkara tersebut telah mencampurkan emas itu dengan perak. So, raja tersebut dia berfikir bagaimana cara, macam mana dia untuk memastikan crown itu adalah emas tulen tanpa meleburkan emas tersebut. So, akhir sekali semasa dia mandilah, dia berfikir jika dimasukkan jumlah berat emas yang sama ke dalam air itu dan meningkat, dan kalau crown itu juga dimasukkan ke dalam air dan paras air meningkat sama dengan paras jongkok emas yang dimasukkan awal tadi, maka dia berpendapat crown itu adalah emas yang betul, bukan emas yang dicampur dengan perak. Itu adalah satu cara dalam menyelesaikan satu permasalahan dengan cara yang kreatif. Kesimpulan bagi tajuk di atas ialah penyelesaian masalah secara kreatif bergantung pada persepsi seseorang dalam melihat dan memahami sesuatu. Manusia tidak kekurangan kreativiti jika mereka tiada keupayaan untuk melukis, menulis puisi atau koreografi tarian. Kreativiti ini merupakan sesuatu yang ada pada setiap individu. Ia dapat dipertimbangkan dengan bagaimana mereka menggunakannya untuk menyelesaikan masalah seharian kita. Seperti yang dikatakan oleh Edwin Catmull, Presiden Walt Disney Animation Studio. Bagi saya, kreativiti merangkumi penyelesaian masalah. Itulah definisi yang luas. Kami berharap kami dapat menepati setiap kriteria yang diminta oleh Dr. Muhsin. Sekian, terima kasih.